Fardu tayamum ada 5 perkara. Yang pertamanya niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat ataupun tawaf atau menentuh mushaf ataupun seumpamanya. Debu, sebelum tu kita nak faham debu tayamum ni macam mana. Debu tayamum ni yang pertama, dia bukan debu pasir. Pasir-pasir hak kita ambil ni tak boleh lah. Dia kena debu yang bersifat, kalau dalam mazhab Syafi'i dia panggil sebagai debu yang ghabir. Debu mana yang dia tak bercampur dengan pasir, dengan benda-benda kotoran sebagainya. Apa contohnya? Debu kat tingkap, boleh. Debu kat dinding, boleh. Tapi zaman sekarang ni mudah, dah ada dah debu tayamum. Dah ada debu tayamum, tak payahlah kita susah. Cuma kalau kita tak ada, nak beli debu tayamum pun mahal sebagainya, pakai debu yang ada di tingkap, di dinding pun sudah memadai. Itu sudah memadai. Ini debu yang dipanggil sebagai debu ghabir. Lafaz niat tayamum bagi solat, nawaitu tayammama li istibahati fardhi solah. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat, ataupun nawaitu tayammama li istibahati solah, sama je mana-mana. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Dengan lafaz niat yang pertama, iaitu nawaitu tayammama li istibahati fardhi solah, dapat dikerjakan solat yang fardu serta solat-solat sunat. Dengan lafaz yang kedua, nawaitu tayammama li istibahati solah, dengan lafaz niat yang kedua itu, yang B itu, hanya dapat dikerjakan solat sunat sahaja. Apa yang membezakan? Lafaz fardu itu. Khutbah Jumaat seperti hukum fardu, sedangkan solat jenazah adalah dikira termasuk dalam perkara sunat. Itu bagi menyentuh mushaf ataupun tawaf, dikiaskan niatnya seperti di atas. Memindahkan tanah kepada anggota badan, antara fardu tayamum adalah memindahkan tanah kepada anggota badan. Para ulama khilaf sama ada sekali tepuk ataupun 2 kali tepuk. Mazhab kita kata 2 kali tepuk, maknanya tepuk untuk muka, tepuk untuk tangan. Sebagai mazhab lain kata sekali tepuk dah cukup dah. Tepuk itu tak perlu kata tepuk itu penuh tangan, macam tepung muka, tak. Tepuk itu ketuk-ketuk, dia yang sisa-sisa itu je, itu yang kita tekapkan di muka, tak payah nak gonyok gitu. Tidak, tayamum tidak seperti itu. Tayamum ni syaratnya dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapu pada muka. Katakanlah tiba-tiba ada angin bawa debu banyak, pun boleh dah. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah, dan niat ini berkekalan sehinggalah telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, maka hendaklah diperbaharui niatnya dan harus menyapu dengan debu tersebut. Yang ketiganya, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Ikut mazhab kita 2 kali tepuk pada tempat debu itulah. Menyapu kedua tangan serta siku bagi tepukan yang kedua. Tepukan pada debu tidak dimestikan, malah memadai hanya diletakkan tangan di atas debu yang halus dan debu itu melekat pada tangannya. Malah tak perlu gitu kan. Tak payah, sekadar tak gitu pun dah okey dah. Tengah orang wah-wah kan, lagi tak ada pula, lagi tengok ada lagi, tak perlu. Sekadar letak itu mudah memadai. Sifat wah-wah ni mari daripada syaitan. Sebab itu kata Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis, antara bentuk bisikan iblis kepada orang Islam ni adalah didatangkan bisikannya melalui lafaz usolli. Kata Ibn Jauzi, maksudnya apa? Dia nak solat, usolli, usolli. Okay. Allah, niat tu tak lari mana, tak payah nak cekau dia, tak payah. Dia tak ada kaki nak lari. Sebahagian kita segelintir kecil lah yang was-was ni bahaya, sebab dia jadi satu penyakit. Saya ingat di Kuala Lumpur pernah kita dapat satu aduan, satu masjid ni ada seorang jemaah, dia masjid dia lebih kurang besar ni lah, macam masjid nilai ni. Dia nak solat, dia kena lafaz takbir dia tu, dia bukan lafaz takbir, dia menjerit, dengar sampai ke parking. Allahu Akbar. Dia bukan gila tak, tapi was-was. Hukumnya macam mana? Sudah kata. Orang macam ni, orang yang datang was-was, kata Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwa dia, ubat bagi was-was ni yang pertama, jangan hirau, buat tak kisah. Sebab kadang-kadang kita duk Allah. Apa tujuan syaitan datangkan was-was? Supaya orang tadi tak dapat pahala jemaah.
Nanti imam sujud barulah niat tu mari. Niat ni benda dalam hati. Kita duk usolli Allah Allah. Lama-lama habis gitu je solat. Wah ambil wuduk. Apa tujuan syaitan mendatangkan was-was ketika ambil wuduk? Tujuannya nak menyebabkan kita membazir. Bila kita membazir, itu saudara dia lah. Nah, jadi kita kena faham was-was ni benda yang sangat bahaya. Kata Ibn Hajar, yang pertama jangan hirau. Yang keduanya lawan. Yang ketiganya adalah belajar ibadah yang sahih. Jadi orang yang belajar ibadah yang sahih, dia tak akan datang pada sifat was-was. Dia lawan. Yang kelima adalah tertib, iaitu wajib didahulukan menyapu muka daripada tangan, sama ada tayamum kerana hadas kecil atau hadas besar, atau mandi sunat dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala alam. Kitab Jauharatul Tauhid, muka surat yang ke-20, baris mana? Tunjuk dari atas. Dan ada pun bicara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin. Dan adapun bicara sifat salbiyah, tiada qadim, tiada baharu, maka iaitu dalam bicara lughawiyah, bukan bicara istilahiyah. Dan adapun sifat salbiyah dalam hak wujud yang baharu itu, maka iaitu tentu baharunya. Syahadan bermula makna ghairiyah itu, maka iaitu beberapa maknanya, dan setengahnya iaitu rencana daripada tiap-tiap dua maklum yang sah mengetahui dengan salah satu serta tiada mengenal lainnya, dan setengahnya maknanya itu rencana dua maklum yang berkhilaf-khilaf dalam hakikat, dan setengah maknanya iaitu rencana daripada dua maklum yang sah wujud jim wujud dalam salah satu serta adam lainnya. Adam tu maknanya tak ada lah. Maka qaul yang akhir itu arif, iaitu uruf, yang kenyataan yang kebanyakan orang, banyak daripada kata ulama. Maka ghairiyah dengan makna yang awal dan yang kedua dalam sifat Allah Azza wa Jalla itu sah, dan dengan makna yang ketiga iaitu tiada sah. Okey, ini perbahasan yang kita namakan perbahasan yang mendalam, furuk dalam perbahasan akidah, itu perbahasan ilmu kalam. Nak cerita tentang sifat sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah, itu sahaja. Para ulama berkhilaf tentang kewujudan sifat wujud ni kepada dua pandangan. Yang pertamanya, ada yang kata wujud itu adalah ain mawjud, itu pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi daripada Asy'ariyah, dan juga pandangan daripada mazhab Maturidiyah yang kata wujud itu bukanlah ain mawjud. Benda ni hakikatnya tuan-tuan dan perempuan, dia bukanlah satu kewajipan untuk kita faham secara mendalam, kecuali bagi orang yang menuntut ilmu. Maknanya orang yang betul-betul nak mendalami bidang ni, dia kena faham lah. Bagi peringkat orang awam, cukuplah faham Allah Taala itu wujud, dan bagi dia adalah sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud, dan juga sifat-sifat lain, sifat-sifat salbiyah macam qidam, baqa, sampai juga sifat wahdaniyah. Itu selainnya lah sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, faham secara umum pun sudah memadai. Sebagaimana pandangan para ulama disebutkan antara dalam Fathul Majid, dalam kitab Tuhfatul Murid sebagainya. Perbahasan mendalam ataupun dipanggil sebagai qawamin ilmu kalam ini tidaklah menjadi kewajipan bagi orang awam untuk memahaminya. Cukup kita tahu kata ada rupanya perbahasan sebagainya. Nak membahaskan tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu pun satu perbahasan yang sangat-sangat mendalam, satu perbahasan yang sangat teliti para ulama kita huraikan. Ada wujud aridi, wujud majazi, wujud hakiki. Ini benda yang sangat-sangat bagus untuk kita faham sekiranya kita ni orang yang mendalami dalam bidang. Dan contohnya wujud hakiki itu adalah zat Allah Subhanahu. Wujud majazi itu apa? Wujud majazi itu kita lah. Wujud segala makhluk, haiwan, tumbuh-tumbuhan, alam ni adalah wujud majazi. Apa maksud wujud majazi? Wujud yang ada permulaan dan ada kesudahan. Wujud yang mana tidak bersifat qidam
dan juga tidak bersifat baqa. Tidak bersifat qidam maknanya dia tidak bersifat sedia ada, dan juga tidak bersifat kekal, baqa. Dinamakan wujud majazi itu kerana dia ni bersandarkan kepada qudrah dan iradah. Kita wujud ni atas kehendak Allah, kita wujud ni atas kuasa Allah SWT. Itu namanya wujud majazi. Apa itu wujud aridi? Wujud yang mana ada permulaan, tak ada kesudahan. Apa dia wujud aridi ni? Syurga, neraka, arash, kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni benda-benda yang wujud bersifat wujud aridi. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itu bila mana zaman sekarang ni ada orang yang mana tak percaya Tuhan, orang etis. Minggu lepas pun tuan kita sebut tentang etis. Minggu ni kita nak tengok sebenarnya pahaman orang yang tak percaya Tuhan ni sebenarnya masuk akal tak? Masuk akal tak? Sebab mereka kata mereka mendakwa mereka berpegang kepada akal. Kita kena faham yang pertama sekali, akal Allah SWT kurniakan kepada kita untuk memandu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah melalui dua kaedah. Yang pertamanya dengan wahyu, yang keduanya dengan akal. Sekiranya kita tidak berpegang dengan kedua-duanya, maka seorang itu tidaklah dinamakan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana golongan-golongan etis katakan mereka itu berpegang kepada akal, sedangkan pada hakikatnya mereka percaya bahawa manusia itu sifatnya berubah-ubah. Mereka percaya kepada manusia itu berubah-ubah. Daripada zaman dulu akalnya berbeza dengan zaman sekarang. Sekiranya mereka nyatakan manusia itu sifat akalnya berubah-ubah, maka zaman akan datang pun akhirnya akal itu akan berubah-ubah. Tidak seperti yang sekarang itu. Maka akal tidak boleh untuk capai kebenaran, kerana kebenaran tak boleh berubah-ubah. Faham tak? Kebenaran itu satu sifatnya dan dia tak boleh berubah. Bila jadi berubah, dia tak akan namanya kebenaran. Sebab itu bila mana contohnya ilmu sains, kita kena bezakan antara benda yang disebabkan fakta, eksperimen dan juga teori. Benda teori ni benda yang kita namakan sebagai benda yang variable, boleh berubah. Teori sekarang mungkin sekian 10 tahun lagi mungkin dah ada kemajuan teknologi, teori berkenaan mungkin berubah. 20 tahun lagi mungkin berubah juga. Sebab itu benda tu kita kena bezakan. Golongan yang berpegang dengan akal 100%, mereka juga berpandangan bahawa apa yang ada di sekeliling mereka, seperti contohnya panca indera, itu sudah cukup untuk membuktikan kebenaran. Islam kata tidak. Kebenaran dibuktikan dengan akal dan juga wahyu. Buktinya apa? Contoh yang mudah diberikan oleh Imam Ghazali. Kalau kita menggunakan pendekatan fizikal kita, panca indera kita, untuk mendapatkan kebenaran semata-mata dengan panca indera kita, kita tak akan dapat capai kebenaran. Contoh mudah kita tengok matahari. Kita tengok matahari dengan mata kita. Kalaulah kita pegang dengan logik golongan etis tadi, akal boleh capai kebenaran. Kita tengok dengan mata kita, matahari itu besar 10 sen. Betul tak matahari itu besar 10 sen? Tak betul. Matahari besar. Dr. Idris mungkin lebih tahulah. Dia ahli fizik, orang sains. Matahari itu sangat besar. Tapi dengan mata kita, matahari besar 10 sen je. Kita pun kata matahari 10 sen. Macam tengah viral sekarang lah, kata ada seorang hamba Allah ni kata bumi ni flat. Orang kata yang flat tu bukan bumi, flat tu rumah dia kan. Maknanya bumi tu rata. Akal kita pun sudah boleh menafikan benda ni. Sebab apa? Dalam perbahasan akidah, benda ni benda badihi. Benda badihi ni maknanya benda yang kita tak boleh nak mikir. Contohnya orang yang gemuk itu bukan kurus. Benda tak payah fikirlah. Kita tak fikir gemuk macam mana kurus. Tak, tidak. Orang gemuk tu bukan kurus. Bumi tu bentuknya spiral. Tak payah fikirlah. Sebab apa? Benda tu clear dah. Kalau bumi tu berbentuk lepek ataupun berbentuk rata, ni tak payah pakai Quran hadis, ini pakai clear. Kalau gerhana contohnya, gerhana kita nampak dia akan jadi separuh macam tu. Sebab apa? Itu antara biasan ataupun pantulan. Kalau bumi tu lepek, dia akan jadi bentuk macam tu, straight.
Gerhana tak ada lah nampak straight begitu. Betul tak doktor? Dia ada bentuk macam melengkung sikit. Itu maknanya sudah membuktikan kepada kita bahawa sebenarnya bumi itu bentuknya adalah sifatnya sfera. Benda tak payah bincang lah. Sebab itulah berbalik kepada isu golongan etis tadi, kalaulah mereka menggunakan akal, mereka katakan akal itu untuk mencapai kebenaran, hakikatnya mereka pun tak benar. Hujah mereka pun tak benar, kerana akal manusia berubah-ubah dari zaman ke zaman, masa ke masa. Sebab itulah Islam kita ikatkan dengan wahyu. Kita ikatkan dengan wahyu, ikat dengan keimanan, kepercayaan kita. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa setakat tu kot. Moga-moga ada manfaat daripada perkongsian kita ini, insya-Allah. Untuk minggu depan cuti, tunggu kita tak ada urusan lain. Dan mungkin ada yang bertanya juga isu yang bumi lepeh, bumi sfera ni, insya-Allah tunggu kita akan jawab mengikut tafsiran para ulama, mengikut kajian falak, mengikut hukum yang sebenar, bagaimana pandangan para ulama dari sudut sains sebagainya. Dan ijma' para ulama kata bumi itu adalah bentuk sfera, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bumi itu sfera. Dan tak ada ulama yang kata, yang berbahas kata-kata bumi ini sfera sebagainya. Semuanya adalah berdasarkan salah faham semata-mata, kan? Dan itu akan dihuraikan oleh tuan guru kita secara lebih perinci lah. Isu dia tengah menuliskan ni, isu bumi bulat tu, isu buka tudung. Bukan nak tegur Imam Ma'in pun tidak, tapi secara umumnya, sebab banyak sangat benda ni berlaku, teguran kepada lelaki, teguran kepada perempuan. Artikel ni dah nak siap dah, ada 2-3 isu lagi. Moga-moga memberi manfaat pada kita. Boleh tengok di laman web www.muftiwp.gov.my. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.